Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tama-tama sekali, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memilih kita di kalangan hamba-hambanya yang dapat hadir duduk di dalam majlis ilmu, duduk di dalam rumahnya yang mulia ini pada hari-hari yang terakhir di dalam bulan Sya'ban al-Mu'azzam. Kita berada pada nisfus tsani min Sya'ban, separuh yang kedua, setengah yang kedua pada bulan Sya'ban. Dah mudahan keberadaan kita pada malam ini dinilai sebagai salah satu amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Kita nak sambung pengajian kitab kita Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub. Kita masih berada di dalam bab yang keenam, iaitu kelebihan wuduk. Kalau kitab saya, kita sampai pada muka surat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain, amin ya rabbal alamin. Dan tersebut di dalam Ihya, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia nak kata apa dia? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bawa sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, apabila tidur hamba atas air semayang. Kita nak cerita pak wuduk belum, ambil air semayang. Nabi kata siapa-siapa yang lena, sebelum lena tu dia berwuduk. Dia nak lena dalam keadaan berwuduk. Malam ni ambil satu amalan ni maklum. Maklum sebelum nak tidur malam, cuci muka, beruih gigi apa semua. Ambil satu lagi amalan, berwuduk sebelum lena. Nabi kata, apabila tidur hamba atas air semayang, lena dalam keadaan berwuduk, dinaikkan apa dia yang Allah Ta'ala angkat dengannya ruhnya kepada arash, maka adalah mimpinya sebenar. Roh Allah Ta'ala angkat naik kepada arash. Kalau dia mimpi apa-apa malam tu, mimpi dia ni bukan gangguan, bukan godaan, bukan permainan. Mimpi dia, kata Nabi, adalah mimpi yang sebenar. Dan jika tiada tidur atas wuduk, ini kita
majoriti penduduk yang main dengar kuliah malam ni jenis tutuh lena tak ada nak ambil wuduk. Betul tak belum? Balik-balik buka baju tinggal pagoda, sintin kain pelikat atas pada lutut sikit. Bini dia tanya pasal apa bang, sependa apa memang tak pakai. Dia kata biar gerak elok, dengan angin masuk dia lena. Lena tu macam-macam. Mangkit penat duk penat. Bukan 3 pagi ni mangkit penat. Bini dia kata awak kena COVID ke apa? Tak. Dia duk mimpi pergi selamatkan tamu. Dia mimpi tu pergi selamat artis apa nama Thailand lemah tu, tamu. Duk bergendut dengan hak yang duk kejam tamu tu. Punya mengarut lena. Sebab apa dia? Tak berwuduk. Dan jika tiada tidur atas wuduk, tersimpan rohnya daripada sampai, makna tak sampai kepada arash, maka demikian tidur itu bercampur ia tiada sebenar mimpinya. Mimpi dia tu mimpi hak ngarut banyak. Dan sabda Nabi SAW, an-naimut tahiru kas-saimil qaimi. Nabi kata, siapa yang lena dalam keadaan dia bersuci, yakni mengambil wuduk, kas-saimil qaimi, seperti orang tu berpuasa, seperti orang yang puasa yang berdiri pada sebelah malam. Pahala dia macam pagi dia berpuasa, malam dia menghidupkan malamnya itu dengan ibadah, dengan semayang dan sebagainya. Hak ni Nabi kata, kelebihan orang yang lena dalam keadaan berwuduk, orang yang lena dalam keadaan ambil air semayang, pahala yang dia dapat seumpama di siang hari dia berpuasa, di malam hari dia bangun beribadat. Buat dapat longoi. Nak harap mangkit semayang ni bukan dak dah kita ni. Bukan dak lah, payah. Tuan-tuan mungkin senang, tapi duk tengok muka lebih kurang saya lah. Betul tak belum? Nak mangkit tengah malam semayang ni Pak Long, kalau betul-betul tak bermujahadah pakai dak lah. Kalau betul-betul bermujahadah pakai dak dah. Sebab tu Nabi suruh kita ambil wuduk dalam keadaan nak tidur. Nabi suruh. Dan sabda Nabi SAW, man tawadda'a ala tuhrin kutiba lahu 10 hasanatin. Barang siapa mengambil wuduk atas wuduk, yakni tajdidul wuduk, makna dia ni suka memperbaharui wuduk. Orang yang suka memperbaharui wuduk, tuan-tuan, dia dalam keadaan berwuduk, sehari dia buat apa, dia nak semayang, dia ambil pula wuduk. Dia ni dinamakan tajdidul wuduk. Dia ni suka memperbaharui wuduk. 2 amalan takatlah dapat. Apa dia ustaz? Yang pertama, maklum malam ni nak lena, ambil lah yang semayang. Boleh buat lah. Ni praktik tuan-tuan ni. Amalan banyak, tak apa, jangan kurang. Hak orang kita lah ni, dia suka duk tengkang orang yang nak tambah amalan. Jangan semalam buat Yasin 3 kali tu, hingat kata nak abang. Mana bagus malam ni 10 Sya'ban baca Yasin dengan baca cerita Tangmo. Mana bagus malam ni 10 Sya'ban ni duk kalut baca Yasin dengan duk kalut tengok cerita Kak Long 7E. Orang Malaysia ni bukan ada macam apa, kalut tak tahu apa yang dia kalut pun tak tahu. No maklum no. Sudah-sudahlah jadi penyiasat Tangmo tu maklum. Kerajaan Thailand ni pening dengan anggota detektif koden Malaysia ni. Hak laki 4 malam dah duk makan nasi kedai jam dah. Bini duk kalut jadi penyiasat persendirian. Ni tuan-tuan, semalam ada tempat yang buat baca Yasin 3 kali semalam. Masjid kita buat lah. Mana ada kuliah. Tak apalah nak buat. Ada kuliah ngaji, tak ada masalah. Hak yang masalah tu yang mana? Hak tak mau buat duk kacau orang. Hak tu masalah. Dia tak mau buat, betul dia duk kacau orang. Hak tu masalah. Saya semalam tuan-tuan, WhatsApp masuk ni, telefon nak maki. Bukan saya nak maki, telefon tu nak maki. Banyak sangat duk tanya ni macam mana ustaz. La ilaha illallah. Hak larat jawab, tak larat tak jawab, bela pun melambak lagi.
Nak buat, tak mau buat sudah. Yang masalah, hak duk kacau orang. Dia dah lah tak buat, lepas tu dia duk kacau orang nak buat. Yang ni yang masalah, tuan-tuan. Ada orang kata ni duk bid'ah. Tang mana bid'ahnya? Tang mana bid'ahnya, tuan-tuan? Kalau bid'ah, adakah dia termasuk dalam bid'ah dalalah yang sesat? Adakah dia termasuk yang tu? Nak ulas sikit boleh tak? Nak ulas sikit kata dah ulas. Ulas dah tuan-tuan, duk tanya dah tuan depan. Banyak benda lagi nak fikir tuan-tuan, tak larat nak kelai dah benda ni. Saya ni tuan-tuan tak larat nak kelai dah, abang betul-betul tak larat nak kelai dah. Duk fikir-fikir daripada muda sampai dah 32. Duk jawab benda yang sama tiap-tiap tahun. Allah tuan-tuan ni tak tahu mati lagu tu kan. Tahun depan tak mau jawab dah tuan-tuan jawab. Mana tahu bila hari raya tahun ni tahun depan saya jadi Menteri Kesihatan tak jawab benda-benda ni. Saya duk kaduk pula nak main pula Delta Corona. Orang tanya macam mana? Baik tuan-tuan. Amalan yang kita buat ni, baca ayat Yasin 3 kali apa semua ni. Yang pertama tuan-tuan saya nak abang, yang pertama kalau ditanya, adakah Nabi ajak? Jawabnya tidak ajak. Cuma ini amalan ulama. Ulama ambil mana? Tunggu sah kita ulang. Kalau ditanya lagu tu, ya tidak ada. Dalil khusus yang nak abang, yang ni amalan ni kena buat malam nisfu Sya'ban, amalan ni kena buat nisfu Sya'ban. Jawabnya tidak ada. Tetapi ulama buat ada asasnya. Faham? Faham ke tak ni? Tuan-tuan duk celik nipok ni, faham ke tak ni? Saya duk main mengaji balik Arafah tak faham. Bini dia tanya, abang ustaz cerita apa? Dia tak tahu, dia cerita macam-macam, kacau. Kalau orang mai tanya ustaz, yang duk baca Yasin malam nisfu Sya'ban 3 kali tu, Nabi ajak dah. Dia duk mai tanya lagu tu, kita kata ulama buat ada asasnya. Tak salah, ulama buat tak salah. Ni jangan duk kerak video ni sekerak lah. Ustaz Usam kata, jangan, dengar sampai habis. Nak ni pun masalah kat jenis Tok Mudim kerat tak habis. Lah ni ramai Tok Mudim kerat tak habis. Dia nak repair kita. Nak jadi Tok Mudim kerat pergi habis. Boleh tak tahu dulu? Boleh tak? Nak abang. Jangan duk jadi Tok Mudim kerat tak habis. Baik tuan-tuan. Dalil umum tentang malam nisfu Sya'ban ada ustaz? Ada. Banyak dalam hadis, antara yang Nabi sebut, saya tak mau cerita satu persatu secara detail. Nabi sebut secara umum. Yang pertama Nabi kata pada dia, malam nisfu Sya'ban Allah Ta'ala akan ampun dosa-dosa hambanya. Dalam hadis lain dikatakan kecuali kategori-kategori ini, benda-benda ni Allah Ta'ala tak ampun. Maknanya malam ni special ke tak? Semalam nisfu Sya'ban ni special ke tak? Special. Malam yang special, malam yang Allah Ta'ala nak ampunkan dosa hamba-hambanya. Nak ampun tu dengan apa dia? Dengan doa, dengan ibadat, dengan istighfar, dengan taubat. Bila malam special, kita tambahkan amalan dalam malam tersebut. Ni yang tu guru duk buat, amalan ulama silam duk buat. Di pondok, di pesantren, di pusat-pusat pengajian, di surau kampung, di masjid-masjid. Apa dia ibadat yang mudah buat, amalan yang mudah buat untuk orang awam buat tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan, kalau kita himpun ramai-ramai ni tuan-tuan, himpun ramai-ramai,
malam nisfu Sya'ban sempena dengan malam yang berkat, sempena malam Allah Ta'ala nak ampunkan dosa amalnya. Kita himpun orang kampung mai duduk di masjid, himpun orang kampung mai duduk di surau, kita pekat-pekat baca Quran. Salah ke tak? Salah ke tak? Tolong jawab saya. Bid'ah ke tak? Sesat ke tak? Himpun ramai-ramai mai duduk di pondok, mai duduk di surau, mai duduk di masjid, kita baca Quran ramai-ramai. Salah ke tak tuan-tuan? Hak yang kita duk kerah nak pergi halang orang nak baca Yasin ni. Yasin ni surah daripada Quran ke tajuk daripada buku ujian? Ni tuan-tuan faham balik kena tanya lah. Habis umur saya kali ni benda ni ya. Bagus Ustaz, tak ada masalah, kita himpun-himpun orang baca Quran. Baik, tuan-tuan himpun semua. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau malam ni, malam semalam ni nisfu Sya'ban, Tok Imam kita kata tuan-tuan, malam ni kita nak baca Quran semua nak. Tuan-tuan buka surah Maryam. Saya nak tanya tuan-tuan, dalam 100 orang mai baca Quran malam ni nisfu Sya'ban tu, kalau baca surah Maryam, berapa orang hendak lancang, berapa orang hendak kokang? Tok Imam pergi ayat 20 dia kok. Saya nak tanya tuan-tuan, majoriti orang Melayu kita ni, surah Maryam dengan surah Yasin, hak mana orang Melayu akan lancang? 2 saat daripada sekarang. Kok kuat sikit? Yasin. Surah Yasin dengan surah Taha, hak mana orang Melayu lancang? 2 saat daripada sekarang. Yasin. Surah Yasin dengan Baqarah, hak mana orang Melayu lancang? Tuan-tuan bayang kalau malam nisfu Sya'ban kita semua baca surah Baqarah, agak-agak nak boleh balik masjid pergi rumah. Maklum nasi tomato tu tukar jadi nasi belimbi. Tunggu kita dah baca surah Baqarah, tomato tukar jadi belimbi, tebu tukar jadi ketum. Cerah masa depan. Sebab tu tuan-tuan guru duk teropong nak baca Quran malam yang baik, kita hidupkan dengan baca Quran. Tapi dalam banyak-banyak surah apa yang sesuai, tak payah orang pakak boleh baca, tak panjang. Yasin. Ada tak dalam hadis-hadis Nabi cerita kelebihan orang baca surah Yasin? Ada ke tak? Ada ke tak? Baca. Ni yang kata tuan-tuan guru dulu ni, dia fikir ni tuan-tuan, kebaikan untuk dan memudahkan orang nak buat kebajikan, nak buat amalan. Ada pun yang buat baca Yasin 3 kali, sambut pula dengan selawat, sambut pula dengan majlis zikir. Silakan. Tang mana yang bid'ah dia tu tuan-tuan? Ni tak boleh Ustaz, ni baca Yasin yang pertama niat lagu ni, baca Yasin yang kedua niat lagu ni, baca Yasin yang ketiga niat lagu ni. Salah tak mana kita nak baca Quran, lepas tu kita niat dengan keberkatan Quran, minta Allah Ta'ala tunaikan hajat kita. Salah ke? Ya Allah, ya Tuhanku, dengan keberkatan ayat-ayat suci-Mu ya Allah, aku mohonlah ya Allah, aku ni sakit nak minta sembuh. Salah ke? Ni yang kita duk tegang orang, duk halang orang nak buat ni tuan-tuan, duk membid'ahkan amalan orang. Baca lah. Yang pertama, surah tu orang ramai pakat boleh baca. Yang kedua, surah tu tak panjang. Tak panjang. Baca sekali tak masuk Insya lagi.
Mau berhenti puak ni berkata tutup balik rokok dan kat luar. Baca kali kedua. Baca janganlah tak masuk lagi. Tutup baca kali ketiga. Tak mana yang tak betul. Nabi kata pula sebaik-baik amalan yang kamu nak buat tu yang Allah Ta'ala suka bilangan genap ke ganjil? Genap ke ganjil? Sebaik-baik ganjil berapa? Sebaik-baik ganjil berapa? Ulama ada ajar kita, tegur ada ajar. Sebaik-baik ganjil berapa Pak Long? 3. Taklah, tak banyak. Ni yang saya kata ni tuan-tuan, yang kita nak bertengkar sangat-sangat ni pasal apa? Yang kita nak halang sangat-sangat ni pasal apa? Bid'ah. Tak mana yang tak betul? Cuba abang, tak mana yang tak betul? Yang tak betul, yang pertama kalau tuan-tuan duk anggap benda tu wajib. Hak ni tuan-tuan ni, kalau kita tak buat Yasin 3 kali malam ni 10 Sya'ban, turunlah bala. Hak tu baru tak betul. Duduk ramai-ramai kita baca doa, ramai-ramai. Imam Syafi'i kata di antara malam yang mustajab doa, salah satunya malam nisfu Sya'ban. Pakai mai doa-doa. Salah ke tuan-tuan? Hak salah tu duk pergi kacau orang nak buat. Hang tak mau buat, sudah. Duk halang buat apa benda ni bukan majlis maksiat. Yang majlis maksiat tu tak pergi kacau pula. Yang majlis maksiat tu tuan-tuan anugerah juara lagu apa tu tak pergi kacau pula. Cuba pergi duduk depan TV3 tu, bid'ah, program maksiat, cuba pergi buat. Anugerah juara lagu. Kalau tengok belum? Allah boleh taja program anugerah juara lagu serupa taja orang nak pergi ke syurga. Bangga tuan-tuan, bangga. Taja program maksiat, ajak orang buat dosa, bangga. Minta maaf saya sebut tuan-tuan. Minta maaf saya sebut tuan-tuan. Taja program maksiat, ajak orang buat maksiat, dedah orang kepada maksiat, rasa bangga. Apa beza kita dengan iblis? Saya ulang balik sekali lagi lah. Ni saya tak kata kat siapa-siapa tuan-tuan. Saya tak kata kat siapa-siapa. Saya sebut secara umum termasuk diri saya. Taja program maksiat, ajak orang buat maksiat, dedah program untuk memudahkan orang buat maksiat, panggil orang semua-semua main majlis maksiat, bangga. Apa beza kita dengan iblis? Boleh? Faham? Saya ulang balik. Taja program maksiat, ajak orang buat maksiat, kempen orang buat maksiat, bangga boleh buat orang terlibat dengan maksiat. Apa beza kita dengan iblis? Iblis bangga tak kalau boleh menyesatkan orang? Iblis bangga tak? Iblis bangga tak kalau boleh bawa ni anak cucu Adam ni masuk dalam neraka? Iblis bangga tak? Kita ni kalau bangga orang boleh buat maksiat, apa beza kita dengan iblis? Kasar Ustaz. Taklah nak bagi faham. Sebab tu kalau tuan-tuan buka dalam kitab-kitab yang membicarakan tentang peristiwa akhir zaman, ulama dah terang, ulama dah bahas, ulama dah kupas, akan mai kepada suatu zaman orang berbangga mengajak orang ke arah maksiat. Orang bangga dan tak malu-malu untuk ajak orang buat benda yang Allah Ta'ala murka. Dan pada zaman tu orang rasa malu, orang rasa kerdil nak ajak orang balik pada jalan Allah. Nak buat amar ma'ruf orang rasa malu, nak nahi mungkar orang rasa malu. Sebaliknya nak ajak orang buat jahat orang rasa tak malu. Ni dia zaman dia. Amar ma'ruf nahi mungkar dah tak buat dah. Sebaliknya amar mungkar nahi ma'ruf.
siap kempen lagi tuan-tuan, siap kempen lagi. Anda semua dijemput untuk menghadiri konsert pada tarikh dan waktu yang tertera. Minta maaf saya sebut lagu ni tuan-tuan, minta maaf. Jam ni berbunyi celah ni ya. Bila orang nak hidupkan malam nisfu Sya'ban dengan baca Yasin, dihalang. Bila orang nak sambut Maulidur Rasul, dikacau. Bila orang nak buat majlis Yasin malam Jumaat, dibida'ahkan. Bila orang nak ni, tak betul. Ni zaman dia tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selamat kita semua daripada fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Allah dan Nabi SAW bersabda, barang siapa mengambil wudu atas wudu, yakni tajdidul wudu, ni amalan yang kedua, kena selalu memperbaharui wudu. Nescaya disurat baginya 10 kebajikan. Allah Ta'ala akan tulis kepada dia 10 ganjaran pahala. Allah Ta'ala suruh malaikat buat. Dan sunat, dia kata hukum sunat, apa dia? Tajdidul wudu, memperbaharui wudu walaupun dalam keadaan kita dah berwudu. Kita ambil wudu pukul 10 pagi, disunatkan bila kita nak ambil nak semayang, kita ambil wudu, disunatkan apa dia? Tajdidul wudu itu jika sudah semayang dengan wudu yang dahulu. Kita ni nak semayang lohor, kita ambil yang semayang. Ataupun tadi ni kita semayang maghrib, kita ambil wudu dah. Semayang mai duduk dalam kuliah apa semua, jenis angin tak banyak, dia tak kentut. Ada orang angin tak banyak, ada orang angin Allah. Nak boleh perhabis 3 rakaat pun puas kemut, tak mau pergi keluar. Sama-sama habis dia bersila tu pok-pak. Sebab tu dia kuliah tak mau duduk dalam duduk yang kerja murah kentut. Ni keturunan Doraemon angin banyak ni tuan-tuan. Ada orang jenis angin tak banyak. Tanya dia, hari ni berapa kali dah kentut? Dia kata, pasal tak kentut lagi. Kacau. Ada orang kita tanya dia, hari ni berapa kali kentut dah? Dia kata, minta tahu nak kira. Ada orang, kentut ke? Tak kentut ni. Belahak pun tak. Kacau. Jadi angin tak ada. Dia kena Omikron itu angin habis. Omikron ke darah. Dia tak kentut, dia tak kencing, dia tak buat apa pun. Nak teluk pun tak pegang. Kacau. Peh mayang maghrib apa tak ada apa. Ada orang jenis tak ada 3 minit sekali kena belik, kena pegang. Kacau agaknya itu pun. Tapi bila dia nak mai semayang pula, Nabi kata, apa nama tu Syekh kita kata, dan sunat memperbaharui wudu itu jika sudah semayang dengan wudu yang dahulu. Maghrib tak sah ambil yang semayang, mai semayang maghrib, sagi nak semayang isyak, sunat pergi ambil wudu semula. Sunat ni makna apa dia? Buat dapat pahala, tinggal rugi. Tu sunat. Tukarlah takrifan buat dapat pahala, tak buat tak ada apa. Tak mau, tak buat rugi zaman lah ni. Pasal masa tak banyak dah. Ni kita ni duduk ada dekat-dekat garisan penamat dah maklum weh. Maklum. Garisan penamat dah ni. Nak kiamat tak lama dah maklum. Cuma tak tahu bila. Jangan duk percaya lah. Baru ni ada satu video ustaz tu kata kiamat 2024. Gila ke apa? Jibril pun tak tahu kiamat bila. Hang tahu. Dekat saya ni ustaz pat-pat nunggak ni. Jibril dia main dekat Nabi. Nabi tanya Jibril. Nabi tanya Jibril, mata sa'ah, kiamat bila? Jibril boleh jawab tak? Jibril boleh jawab tak tuan-tuan? Kan Jibril jawab 2024. Seorang sahabat mai tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, bila nak berlaku kiamat? Nabi tanya balik dekat dia, ya hang duk kalut tanya aku kiamat bila? Aku nak tanya hang, apa persiapan yang hang telah buat?
Tuan-tuan duk kadut tanya kiamat bila, kiamat bila. Siapa dah tuan-tuan? Cukup dah ke persiapan? Tuan-tuan jangan duk kadut tanya kiamat bila. Kiamat ni kok mana pun dia amat. Jangan duk kadut. Dan kita ni kok mana pun akan jumpa kiamat. Tak jumpa kiamat besar, jumpa kiamat kecil dulu mati. Kalut apa tuan-tuan? Kalut apa? Benda tak amat. Tuan-tuan nak kalut apa? Duk tanya bila kuliah haram tak mat. Tanya bila Quran haram tak baca. Tanya bila puasa apa haram dah. Duk kira tanya kiamat nama bila. Mengarut. Ni dia mula dah ni, mula nak cengih. Tuan-tuan mau tengok saya pakai lain hari ni. Ni baju kemeja bukan baju bah. Tuan-tuan ni heran baju bah apa? Cap polo. Ni baju kemeja. Hak mai awal tahu saya pakai baju kemeja, hak mai lewat noh. Kuih zakat tak ni baju bah pun jadi nama polo. Baju kemeja apa long oi. Hari ni tak ada salin baju saya balik dalam kawi pagi tadi ni. Balik mai tengah hari dah apa semua terus mai tak ada ceramah dekat Kulim High-Tech. Lepas ceramah terus mai sini. Ni tak ada nak salin baju mak long oi. Jangan duk tengok pelik pula. Ni kok mana pula ni biru pula ni. Jangan ada tengok pelik lah betul tuan-tuan. Tuan-tuan ni pun satu hal ke i'rab memang tak kena tempat. Ini pakai nahu dia kerana i'rab ya. Balong jangan duk kalut balong kiamat nak mai bila dia tetap akan mai. Yang kena kalut kita ni buat persiapan nak bertemu dengan kiamat. Sebab tu benda-benda sunat ni balong kena buat. Tak banyak sikit, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Dan sebab tu Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala disebut, dia kata apa dia? Imam Nawawi kata, siapa yang suka meninggalkan amalan sunat, lama kelamaan dia akan meninggalkan amalan wajib. Imam Nawawi kata, bila dia suka meninggalkan amalan yang wajib, lama kelamaan dia akan buat benda-benda yang haram. Tu Imam Nawawi sebut. Sebab tu kalau tutup guru ni benda-benda sunat ni dia cukup jaga. Imam Al-Ghazali kata, ubat untuk kita ni selamat dengan fitnah akhir zaman. Imam Ghazali kata fitnah akhir zaman ni penyakit. Fitnah akhir zaman ni penyakit. Nabi tengok dalam malam Isra' Mi'raj tu, penyakit. Penyakit ni dia nak rawat, dia ada dua benda. Yang pertama ubat, yang kedua suplemen. Serupa dengan penyakit kita ni balong. Yang dah ada penyakit makan ubat. Ustaz, saya ada kencing manis, makan ubat. Ustaz, saya ada darah tinggi, makan ubat. Makan ubat tu cek dekat doktor makan. Makan. Cucuk 20, cucuk bagi 21 duk cek darah tu. Ada kawan saya pada umur dah 72, kawan lah, pakcik ni kawan baik saya. Cucuk bagi 25. Kita kata Allah baloi haji tinggi ni. Dia kata tak tinggi mesin tu rosak, mesin rosak dia ada. Cucuk 25 gula lepas subuh haram tak makan apa. 25 dia kata mesin tu rosak. Kita kata dah haji darah gula tinggi ni. Dah dia kata tak ada pening apa pun. Bawa kereta daripada Kodia pi ke Cameron Highland, mata kucing 4 kilo. Buah mata kucing tu 4 kilo. Pe kucing pun sehati tak boleh makan. Bini duk kerja kupas tak mau gila nak. Hak bini tu pun nak pergi ke Cameron Highland tak sampai lewat. Mau tak kupas buah mata kucing tu, dia kata 15 kali berhenti tak sampai hari. Dia main satu peringkat umur baloi dia kerja lena kan. Bini duk kupas suap 4 kilo buah mata kucing. Kita kata banyak ni, dia kata sikit-sikit makan buat apa? Kena sikit.
Mau nak makan bagi puas hati, kalau sikit-sikit dia nak makan. Buah cempedak kalau sebiji sekali hadapnya. Makan dengan saya hari tu duduk bilang buah nangka, dia saja 36 bulan. Kita makan 3 bulan pun melahak tak dengar. Dia 36. Kata Zakan Haji, dia kata mau nak makan jangan nak makan lekeh-lekeh. Dia kata makan buat apa? Masa dah 3-4 bulan tu Ustaz, dia duk makan. Dia kata betul hati tak ada nak makan. Nak makan bagi puas hati. Alah, awak tak ambil dulu lena tak mungkin. Tuan-tuan, ada penyakit yang pertama, rawat penyakit tu doktor kata dengan apa? Ambil ubat. Ni saya nak pesan Pak Long Nabi ambil ubat. Nak makan ubat-ubat kampung ni tak apa lah Pak Long. Tapi pi ambil ubat dekat doktor tu. Ramai dah tuan-tuan, duit kira petua orang ni lalat lingkup buah pinggang. Ni hang makan ni yang ni untuk gimana elok telat. Sagi wak mai jus ni yang ni untuk gimana elok telat. Sagi wak mai akak ni yang ni juga elok gimana telat. 3 tan buah pinggang pi. Lah kali cuci buah pinggang dah. Biar ambil ubat kat doktor ni, doktor saya ni. Doktor kata amboi, penciuman tinggi Pak Dona. Itulah doktor, alhamdulillah, makmur. Doktor kata ni gula-gula jangan duk makan dah. Tak makan dah. Minum dia kata. Jangan Pak Dona. Rokok kena kurang. Dia kata itu yang saya segan nak pergi kat doktor. Tak saya rokok tu. Saya tak sehari mau tak boleh tak rokok serupa pergi Mekah tak cium Hajar Aswad. Dia letak hukum tu. Dia kata sehari mau tak boleh tak rokok serupa pergi Mekah tak boleh cium Hajar Aswad. Oh, banyak sembang ni. Kencing mana? Makan ubat. Sakit, makan ubat. Yang kedua tuan-tuan, Imam Ghazali kata suplemen. Imam Ghazali kata kita ni tak kena penyakit belum, tapi makan suplemen. Jantung dah elok. Lepas kata makan omega 3. Lah dia main apa minyak ada viral apa tak? Saca inci tu. Bisa dengar tu saca inci. Lepas kata apa 17 kali lebih baik daripada minyak ikan semua tu. Makanlah belum beli. Yang ada kira duit makan. Saya pagi-pagi tuan-tuan 13, 12, 13 jenis suplemen duk kena darah. Saya tak beli, bini beli. Sebelum Covid dulu 6, lepas Covid dia tambah lagi 6 aja nak kekal. Tak makan, kena lenyap. Dia duk atok tu MW lah, Kowe lah, semua dah. Makan, nak sihat, makan. Tu lah dia beli barulah saja inci. Makan sehari 2 biji. Ada Pak Long di kod dia tu. Sehari 2 biji, dia kekah sehari 2 betul. Pergi farmasi dia jumpa dia kerja duk angkut saja inci tu lah. Saya pergi beli dengan dia, tak habis, dia habis dah. Saya kata Pak Long, dia kata yang ni bagus Ustaz, kena makan ni Ustaz ni, nak tambah inci. Dia pergi faham kod tu. Saja inci bukan untuk tambah inci. Nama ya saja inci. Oi jenuh dia pergi faham tambah inci. Umur kat 80 ni Pak Long tambah amalan lah, jangan duk kata tambah inci ya. Tambah amalan lah pula. Dia tutup rekah dari 2 betul. Sampai kilang tak nak buat. Oh dia ada tambah inci ya. Dia kata bagus yang ni tak ada tambah inci. Mampu. Makan untuk apa dia? Kesihatan. Samalah dengan penyakit akhir zaman. Apa dia ubat? Imam Ghazali kata ubat untuk merawat penyakit adalah ibadah-ibadah wajib. Suplemen untuk mencegah penyakit adalah amalan-amalan sunat. Suplemen nak cegah penyakit, ubat rawat penyakit. Akhir zaman bila hamba berhadapan dengan penyakit umat akhir zaman, fitnah akhir zaman, rawat dia dengan ubat, cegah dia dengan suplemen. Ubat ibadah wajib,
suplemen ibadah sunat. Ni antara ibadah sunat yang ada. Tinggal kata Tok Syekh kita, tiap-tiap kali nak semayang, walaupun dah berwuduk, dia ambil pula. Maka jika belum lagi semayang dengan wuduk dahulu, maka tiada sunat tajdidul wuduk. Dia ambil wuduk, kita kata doa ke bawah 1.5. Dia ambil wuduk 12.45 di rumah dia. Mai dekat mayang lohor. Wuduk tu ada lagi. Nak ambil ke tak? Tak payah ambil lagi. Nak ambil pun tak ada masalah. Cuma tiada sunat. Yang sunat, dia dah ada wuduk, dia ambil, dia dah guna untuk semayang. Walaupun ada lagi, disunatkan dia memperbaharui wuduk. Jelas? Jelas? Okey, sambung. Dan sabda Nabi SAW, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tiada sah semayang bagi orang tiada wuduk baginya. Orang yang tak ambil wuduk pergi semayang, tak sah. Nabi kata, dan tiada sempurna wuduk bagi orang yang tiada menyebut nama Allah. Yakni, lagu mana yang kata tiada sempurna tu? Tiada mengucap bismillah atasnya. Tak sempurna kalau dia tak mulakan perbuatan mengambil wuduk itu dengan membaca basmalah. Basmalah tu apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Lepas ni nak mulakan apa maklum, bismillah. Hatta wuduk, bacalah bismillah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibghatul wudu'i marratan, faman tawadda'a marrataini kana lahu kiflan min al-ajr, wa man tawadda'a thalatha fahuwa wudu'ul anbiya'i min qabli. Asal wuduk itu sekali-kali pada tiap-tiap anggota. Maka barang siapa mengambil wuduk 2 kali, adalah baginya 2 ganda daripada pahala. Dan barang siapa mengambil wuduk 3 kali, maka iaitulah wuduk anbiya yang dahulu-dahulu daripada aku. Apa dia Ustaz? Ada kitab pun tak faham, tambah tak ada apa. Yang pun salam. Tu tuan-tuan nak duduk belakang, Allah main mengaji apa dah. Dia kata kat bini dia, kitab Melayu main pun nak baca. Baca tengok. Baca tengok tuan-tuan. Nyah tu pun nyah lagu tu lah. Cari tak jumpa. Saya biasa nak pergi ceramah sekali satu tempat lepas Aisyah. Saya lalu-lalu satu masjid, saya berhenti mayang maghrib. Bila berhenti mayang maghrib, dia duduk kat belakang. Dia dengar ustaz tu mengajar. Tengok ada 5-6 orang depan dia. Tobat tak faham. Hak duduk tepi saya tu, perut besar balong tu duduk tak dengan aku tu. Saya dengar ustaz tu duduk baca. Maka berkata olehnya kepadanya dan ke atasnya. Saya duduk tengok 5 orang duduk depan tu, perasan lu. Aku pun tak faham. Dia mengajar kita tauhid ke kita apa? Nah. Siapa kata kat siapa tu? Dia tengok 5 orang. Pak long perut besar duduk belakang tu, dia kata biar api lah, kata apa mustahilnya gaduh sudah, dia kata. Tak faham. Tu tarah kitab Melayu. Tuan-tuan ada buat main tu. Nak maklum. Kena ngaji ni tuan-tuan ni. Kitab-kitab ni mau tak ada asas kitab payah faham. Kadang-kadang Melayu tu jangan kata kita Arab tunjuklah pada kita Arab lama. Ni Melayu ni pun Melayu lama tak faham. Tu dia terjemah hadis tu tuan-tuan nak faham lagu mana. Tok Syekh kita ni orang Kelantan. Ngarang kitab ni Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani. Kalantani itu Kelantan lah. Macam tuan-tuan duk kulim Al-Kulimi. Bubuk bila belum nak nampak kemah ni.
Macam saya Qudiyah, Al-Qudiyah ni. Bunyi sedap, Al-Qudiyah ni. Oh, orang kata duk mana Qudiyah. Al-Qudiyah ni Al-Qadahi. Kemah lain kali Al-Lama. Tu nak faham lagu mana tu? Asal wudu itu sekali-kali pada tiap anggota. Maknanya apa dia? Kita ni Pak Long, kalau basuh dekat sekali tu sah ke tak? Sah ke tak? Basuh muka sekali, tangan sebelah kanan, sebelah kiri sekali, sah ke tak? Sah. Tu asal-asal sah wudu. Mau sekali hang basuh tu dah kira sah lah. Tu yang pertama. Maka barang siapa pula mengambil wudu dua kali, duk pergi ambil dua kali, basuh muka dua kali, tak sah. Sekali itu sah dah. Ni dia duk pergi balas dua kali, adalah baginya dua ganda daripada pahala. Dia dapat dua kali ganjaran pahala kalau dia basuh dua kali. Lepas tu kita ni yang duk kata sunat basuh 3 kali ni lagu mana tak? Dan barang siapa mengambil wuduk 3 kali, macam kita lah kumuk 3 kali, basuh muka 3 kali, tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, sapu kepala 3 kali, basuh telinga 3 kali, basuh kaki kanan kaki kiri 3. Buat lagu tu ya. Maka iaitulah wuduk anbiya, wuduk para nabi, wuduk para nabi yang dahulu daripada aku. Hak nabi-nabi sebelum aku ni dulu semua duk ambil wuduk ni, lepas basuh 3 kali. Sekali sah, 2 kali dapat 2 kali ganjaran pahala, 3 kali hampa ikut bukan takat aku saja, tapi nabi-nabi sebelum aku. Cantik berapa? 3. Buatlah 3 kali tu. Dan sabda Nabi dan tersebut di dalam Ihya, dan telah mengambil wuduk Nabi SAW sekali-sekali. Sahabat kata Nabi ni, dia biasa duduk terang depan kami, dia biasa duduk tunjuk depan kami ambil wuduk, dia ambil sekali-sekali ya. Sabdanya, bila dia ambil sekali, Nabi kata apa dia? Inilah wuduk yang tiada terima Allah Ta'ala akan sembahyangnya melainkan dengan dia. Beliau dah nak faham ke mana? Saya ulang balik. Inilah wuduk yang tiada diterima Allah Ta'ala akan sembahyangnya melainkan dengan dia. Hak ni baru baca Melayu, silap beri salah makna. Saya baca, saya beri yang pertama, tuan-tuan faham ke mana? Inilah wuduk yang tiada diterima Allah Ta'ala akan semayangnya melainkan dengan dia. Tuan-tuan faham, ambil wuduk sekali tak sah semayang? Salah. Sobat, saya makan roti menggali bawah rumah. Pak dia pun turun ambil kayu nak mati bayar menggali. Mana dia menggali? Dah, saya makan roti menggali di bawah rumah. Macam ni tuan-tuan, bahaya ni. Yang kata kalau baca kitab tak mengaji, salah faham. Dia nak berhenti lagu mana? Saya berhenti lagu ni, tuan-tuan faham tak? Inilah wuduk, Nabi kata, inilah wuduk yang tiada terima Allah Ta'ala akan sembahyangnya melainkan dengan dia. Nabi nak habaq, bila Nabi ambil wuduk ni, dia basuh sekali-sekali, Nabi kata inilah wuduk yang Allah Ta'ala takkan terima kalau hampa sembahyang melainkan ambil wuduk macam ni. Maknanya apa dia? Wuduk tu sah untuk sembahyang. Hoi, tu tuan-tuan nak faham hadis kok mana, tak faham yang ni pun tak faham kalau ulama tak terang. Tu yang ustaz tu kata tu dulu ni, dia baca kata-kata ulama, orang berkata, kalau ulama kata apa dia? Kalau aku melihat Rasulullah mengambil jalan kanan, sahabat dan ulama mengambil jalan kiri,
aku akan ikut jalan sahabat dan ulama. Kerana apa dia? Takut-takut dengan kedaifan yang ilmu ada pada diri aku tak faham maksud sebenar yang nak disampaikan oleh Rasulullah. Mainlah ni dia kata tak, kita tidak mau terikat dengan mana-mana manhaj. Kita akan ikut mana-mana manhaj yang berpegang kepada hadis sahih. Amboi. Dia kata tak, Imam Syafi'i pun telah mengatakan, kalau kamu melihat ada hadis yang lebih sahih daripada aku yang bawa, tinggal kata-kata aku, tinggal mazhab aku, peganglah kepada hadis tersebut. Baca kata-kata ulama pun tu tiba tawaduk seorang ulama besar. Mau takat hang dengan Imam Syafi'i nak faham hadis, balik tembang lain dah. Balik tembang anak hang tadi kau tu sudah nak ingat tembang orang lain, malu. Mau takat-takat saya tu tak nak pergi jengkai Imam Syafi'i. Allah, orang tak main jengkai kita besar tu. Nak pergi jengkai orang tak main jengkai kita besar tu. Nak faham kata-kata Imam Syafi'i lagu mana Pak Long? Pak Sumi cakap jelas tu pun tak faham. Duk pibuh layar YouTube, Pak Sumi tak bagi duk hafal Quran. Kacau. Lain Pak Sumi cakap, lain dia faham. Tu baru Pak Sumi cakap, bukan Imam Syafi'i cakap. Tuan-tuan, saya dengar Pak Sumi cakap dalam video tu saya faham. Dia dengar Pak Sumi cakap dia tak faham. Dia dengan saya pun tak sama lah. Tambah dia dengan Imam Syafi'i. Kan Pak Sumi, tuan-tuan kalau kita jumpa Pak Sumi, bercakap tu dengan bahasa, dengan kiasan. Kita duk dengar dia sembang. Pekan Rabu tu kena buat elok-elok lah, tukar dah pekan Rabu tu bagi hak baru sikit bah. Kita ada ingat dia sembang kes pekan Rabu tu sedap. Rupanya lain kiat kepada pekan Rabu. Dan nak faham tak? Dia nak habak benda lain, dia kias dengan pegang Abu. Bisa tak dia nak cerita lah yang ni. Orang tua-tua, tuan-tuan, orang tua-tua, orang tua-tua, jangan kata bercakap pakai kain batik pun dia tahu dah makna apa. Maklum nak pakai kain batik tu, maklum belajar kan pakai balas pakai. Orang tua-tua maklum tahu lah maklum ni. Lidah kain batik tu duduk tak mana, bermaksud status kita tu tak malu. Balut-balut kau ni, kita tengok kain batik tu ada bini orang yang duk kacau. Dia balut-balut kau ni, dia tu anak dara. Dia balut-balut kau ni, dia janda. Boleh lah anak dara dengan janda boleh ejah lah. Dia balut kau ni, makna dia dah nikah cerai. Orang tua lah maklum pakai kau nak. Lepas subuh janda, pi mandi bukan lepas tengah bini orang. Nak pi mayang lohong, anak dara dia dah pening. Tu baru pakai kain batik pun tak tahu dah orang tua dulu. Tambah nak pi faham yang Pak Sumi. Lepas tu sedap-sedap duk main duk abang. Inilah ajaran sesat, tidak bagi orang untuk hafal Quran. La haula wala quwwata illa billah. Saya dengar-dengar tuan-tuan ni, saya tarik nafas panjang-panjang. Subhanallah. Lain orang nak habaq, lain yang faham. Hafal Quran ni tuan-tuan satu amanah. Hafal Quran ni satu amanah. Saya tak hafal banyak, Pak Long pun tak hafal banyak.
kita ni bukan Al-Hafiz, belum Al-Hafiz. Hak apa sikit-sikit dulu pun kerja lupa. Saya nak terang lagu ni nak bagi tuan-tuan faham. Tuan-tuan kalau hafal Al-Quran, ni maklumlah sebelum mati ni maklum tolong peringat balik yang mana kita hafal dulu kita lupa. Dulu masa kita duk mengaji Quran dekat ustazah kampung tu, lam yakunin kita boleh hafal. Lam yakunin. Lam yakunin lu boleh hafal. Lam yakunil ladzina kafaru boleh hafal. La. Bak dalam pulut kuning pun tak ada habis lagi lam yakunin. Sebab apa dia? Sebab kita jarang baca dan ulang. Iqra. Dulu kita kecil-kecil dulu boleh hafal dah Iqra. La. Sebab apa dia? Sebab kita jarang baca dan ulang. Qul huwallah. Dulu kita apa? La. Boleh baca tak? Boleh. Sebab apa dia? Rajin baca dan rajin ulang. Bak sumit nak habang apa dia? Mau takak hang duk hafal tapi tak pernah duk baca, tak pernah ulang, tak apa pun tak apa. Sebab apa dia? Sebab Nabi dah habang dah. Yang mana Al-Quran dia hang hafal, patu hang lupa, hang tak memperingati dia. Setiap huruf tu tuan-tuan akan dakwa kita di hadapan Allah. Saya nak tanya tuan-tuan, kita apa-apa lepas tu kita tinggal Quran, kita tak peringat pada Quran, kita tak berdamping dengan Quran, dosa ke tak? Dosa ke tak? Kalau lagu tu perangai hang, betul tu apa? Tu nak apa? Bukan hang ni jangan duk pergi hafal Quran. Dah paksu tu nak tegur kita. Dengan Quran ni kena rajin berdamping. Dengan Quran ni kena jadikan dia sahabat. Mau takkan hang duk hafal, lepas tu hang tinggal Quran, hang tak pernah mulang, tak pernah baca, hang berdosa benda tu. Tu yang dia nak habang. Kok mana kawan ni pergi faham Pak Sumi tak bagi duk hafal Quran? Jauh tu. Tu baru kalam Pak Sumi, bukan kalam Imam Syafi'i. Tu pun belaga, oh kita baca Al-Um. Amboi. Allah. Ni Nabi duk abang. Bila apa ambil wuduk sekali, sah. Nabi kata, barang siapa mengambil wuduk dua kali, dia basuh muka 2 kali, dia basuh tangan 2 kali, memberi akan dia Allah Ta'ala pahalanya 2 ganda. Allah Ta'ala balas pahala tu 2 kali ganda. Dan mengambil wuduk Nabi 3 kali. Lepas tu Nabi ambil pula wuduk, dia basuh semua 3 kali. Lalu Nabi bersabda, inilah wudukku dan wuduk anbiya yang dahulu-dahulu daripada aku. Nabi kata, inilah cara aku mengambil wuduk dan para Nabi sebelum aku mengambil wuduk. Nabi kata, sebab tu yang terbaik lagu mana? 1 kali pun sah, 2 kali dapat 2 kali pahala, 3 kali ikut Nabi dengan Nabi-Nabi terdahulu. Sebaiknya ambillah 3 kali. Baik Ustaz, kalau macam kami Ustaz pipi tentu ayat ada sebetulnya ni ya. Ayat ada sebetulnya ni ya. Sah dah ambil ayat dengan sebetulnya ni tuan-tuan? Sah, basuhlah sekali-sekali untuk kita menunaikan salat. Ataupun air putih duduk dalam tangki sikit-sikit lagi, air tu lah nak ambil wuduk, air tu lah nak mandi hadas, rata sekali-sekali sudah. Nak mau air lebih, basuh 3 kali. Baik. Dan sabda Nabi SAW tu kita sambung bulan depan. Bulan depan tak ada, tazkirah ya. Bulan depan puasa tak ada, sambung bulan depan raya. Wallahu a'lam. Jadi malam ni tuan-tuan ada 2-3 benda yang kita dapat. Yang pertama maklum, malam ni tolong ambil satu amalan apa dia?
ambil amalan malam ni sebelum tidur berwuduk. Jadikan amalan start daripada malam ni sebelum tidur berwuduk. Yang kedua, sebelum berwuduk, mulakan wuduk itu dengan membaca bismillah. Nabi kata, la salata liman la wudu'a alahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Baca bismillah. Yang ketiga, kita ni kalau dah berwuduk dan sudah solat, nak solat pula walaupun berwuduk, sunat untuk kita tajdidul wuduk. 3. Yang keempat, kita ni sah kalau takat sekali-sekali basuh. Kalau 2 kali dapat 2 ganjaran pahala. Sebaiknya basuhlah 3 mengikut sunnah Nabi dan sunnah-sunnah Nabi-Nabi yang terdahulu alaihi wassalatu wassalam. Ini 4 benda. Poin yang kita dapat malam ni, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkati dan merahmati pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah. Cukup sekadar itu dulu tuan-tuan. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap saya mohon maaf banyak-banyak tuan-tuan. Mohon maaf banyak-banyak. Sebelum kita nak tangguh tuan-tuan, macam biasalah, di luar sana ada tabung kebajikan dan pendidikan untuk Yayasan Ar-Riyadah seperti yang tuan-tuan duk buh tiap-tiap bulan. Cuma malam ni tuan-tuan, saya nak minta sikit tolong pada tuan-tuan. Untuk program Ramadan ni, kita ada 4 buah mahat tahfiz yang kita akan tajuk majlis berbuka puasa sepanjang Ramadan. Ada 4 mahat tahfiz, keseluruhan pelajar ni hampir 100 orang lebih. Yang Yayasan Ar-Riyadah ni dah pergi kenal pasti mahat tahfiz ni tuan-tuan ni. Sumber kewangan ni sangat-sangat terhad. Ada mahat tahfiz yang gaji guru terpaksa dicatu. Saya pergi ziarah itu, saya bagi duit sikit dan saya berjanji insya-Allah setiap hari dalam sepanjang bulan Ramadan kita akan taja makanan juadah untuk berbuka puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga nak sediakan lebih kurang dalam 800 pack makanan untuk kita agihkan kepada asnaf-asnaf sepanjang Ramadan. 800 orang. Jadi kita dah campur, kita dah buat calculation semua. Jadi puluh ribu jugalah yang nak guna pakai tu. Jadi malam ni bukan nak paksa. Kalau tuan-tuan rasa nak buat kebajikan, tuan-tuan rasa nak bagi, tabung tu ada, tuan-tuan bubuh. Lepas tu nak bagi lagi, ambil nombor akaun, transfer masuk dalam akaun bank. Tuan-tuan, yang tu lah nak buka peluang kepada tuan-tuan. Yang kedua, bulan Ramadan depan, saya akan bawa mai kepada tuan-tuan sijil wakaf, resip wakaf, untuk saya nak selesaikan hutang piutang pembangunan surau dan pusat dakwah Yayasan Ar-Riyadah di Al-Ustang. Ada satu tanah yang dibagi kepada saya, diwakafkan kepada Yayasan Ar-Riyadah oleh seorang ibu yang ada anak tunggal. Anak dia seorang. Anak dia ni pula Allah Ta'ala uji tuan-tuan, insan istimewa. Dia jadi autism. Kok ni dia ada seorang tu ya anak. Jadi dia wakaf tanah arwah mak dia ke arwah pak dia tu. Dia kata, ustaz, manfaat kalau tanah ni untuk buat kebajikan kepada saya, anak saya dan ibu ayah saya. Dan tanah sebelah tu kita dah bangunkan dah satu mahat tahfiz. Letak nama anak dia dengan dia. Anak dia tu pun dia amanah. Kalau dia meninggal ke apa-apa, dia amanah kepada kami untuk jaga. InsyaAllah kita jaga. Sehingga kami meninggal dulu kan, dia meninggal dulu lah. Saya dah ikrar, janji. Saya kata saya akan jaga anak istimewa ni sehingga meninggal. Kalau saya meninggal dulu, selesai tanggungjawab saya. Tak apa siapa-siapa meninggal dulu. Jadi tanah tu tuan-tuan, saya nak bangkit kat tuan-tuan, banyak orang dah mewakaf tanah nak bagi apa.
Saya tanya ahli tanah ni nak suruh buat apa? Dia kata nak minta buat mahat tahfiz ke surau. Saya tak mau tuan-tuan, saya tak mau. Saya kata kalau nak suruh buat saya serenda. Saya kata lah ni makcik pergi carilah, ataupun nanti saya tanya siapa-siapa yang sanggup tuan-tuan. Bukan berat nak buat bangunan, dia nak duit banyak nak buat bangunan. Hak duit ada, orang tak nak jaga lah. Tapi atas dasar saya tengok dia, saya tengok anak dia, dia ni nak kebajikan. Jadi saya kata tak apa, saya cuba buat. Dan benda tu duduk naik dah. Buat tu pun tuan-tuan, duit ni saya ada sikit, saya bagi sikit lah, duit peribadi saya, ya saya bagi sikit dan orang-orang bagi. Buat ni pun bukan kerana duit ada, tapi kerana kepercayaan. Saya pergi dekat hardware tu atas kepercayaan mereka kepada saya. Dan ada bahagian tile-tile ni Melayu tak ada, kita ambil barang kat Cina, Cina pun percaya kat saya. Cumanya saya tak maulah orang kita dah buat ibadat apa semua ni, benda tu berjalan, tapi kita duk berhutang lagi dengan kedai hardware Melayu tu, dan terutamanya kedai tile Cina tu lah. Jadi untuk permulaan projek dulu, saya dah dahulukan duit saya, ia pun dah dahulukan duit dia dulu. Lepas tu lah ni saya nak buka peluang kepada tuan-tuan, nak wakaf. Bila ustaz nak bagi malam ni, tak apa, mai direct kat saya, ataupun saya akan bawa resit tu pada bulan Ramadan depan. Saya nak bawa bulan Ramadan depan. Tak banyak, kita nak guna lebih kurang dalam 150,000 ya lagi. Tuan-tuan kalau bagi seorang 1,000, malam ni cerah, selesai. Kalau bagi seorang RM1, saya kena cari 150,000 orang. Tak apa dah, jangan tak bagi langsung. Saya tak ada banyak Ustaz, RM1 tak apa. Saya ingat bulan puasa 2024 tu baru boleh guna. Jadi saya nak bayar benda tu tuan-tuan. Saya buka peluang lah kepada tuan-tuan, siapa yang nak membantu, saya amat-amat mengalu-alukan peluang kebajikan kita ni, insya-Allah. Allahualam. Dan juga ada tok koko di luar sana, sekilo 20, setengah kilo RM10, saya cek RM20, insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hal ahli an-nar. Allahumma kshif 'anna al-bala والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيره. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيره. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجسام ومن سيء الأسقام. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأكرمنا فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. صلى الله عليه سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.